diambil. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa halul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Risalah Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam merupakan risalah yang umum serta kekal sehingga pada hari kiamat. Maka tentunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mempunyai pewaris yang terdiri dari kalangan ulama-ulama yang arif dengan Allah Subhanahu wa taala. Risalah yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bukan tertuju kepada satu golongan saja, bahkan umum. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Umum di situ termasuk dengan manusia, termasuk dengan binatang, alam sekitar dan seluruhnya. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidak aku utuskan engkau wahai Muhammad kecuali memberi rahmat kepada sekalian alam. Jadi risalah Muhammad ni memberi kebaikan bukan kepada manusia saja yang berada di dalam kegelapan kepada cahaya hidayah Allah, dan begitu juga kepada binatang-binatang. Dalam risalah Nabi diajar bagaimana sembelihan supaya binatang tidaklah terasa sakit sebagaimana orang-orang kafir melakukan terhadap binatang. Kemudian alam sekitar supaya kita tidak mengotorkan alam sekitar. Maka risalah Nabi adalah umum dan risalah Nabi ini kekal sampai kepada hari kiamat. Maknanya apa yang disampaikan oleh Nabi ini memberi manfaat ataupun bertepatan, bersesuaian hingga kepada hari kiamat. Maka benda yang kekal ataupun sesuatu risalah ini umum dan juga kekal, maka bila kata kekal sampai kiamat mesti ada pembawa dia. Siapakah pembawa dia? Pembawa dia adalah ulama-ulama yang merupakan pewaris bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Taraktu fikum amrain lan tadilu ba'di ma in tamassaktum bihima, kitaballah wa sunnati. Aku tinggalkan dua perkara selepas daripada kewafatan aku, yang mana kalau kamu berpegang kedua-duanya, kamu tidak akan sesat buat selama-lamanya. Al-Quran dan sunnah aku, yakni sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi tidak meninggalkan harta sebagai harta pusakanya. Nabi meninggalkan Al-Quran dan sunnah Nabi. Kemudian siapakah yang dapat Quran dan sunnah Nabi? Yakni pewaris dia, ahli keluarga dia. Masuk ahli keluarga, pewaris dia adalah ulama-ulama yang arif dengan Allah Ta'ala, di kalangan ulama yang arifin, yang mengenal Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Di antara tanda ulama mengenal Allah, yakni apabila kita duduk dengan dia, maka kita merasakan bahawa ingin melakukan amal ibadat kepadanya. Apabila dia meninggalkan kita merasakan ingin menjauhkan diri daripada maksiat. Apabila dia tiada di hadapan kita merasakan sangat-sangat kehilangan. Maka ulama-ulama ini apabila kita melakukan kesalahan, lalu dia menegur kita. Bahkan ada ulama-ulama yang arif billah, yang bertahap musyrik, dapat mengetahui anak muridnya yang melakukan maksiat walaupun jarak yang begitu jauh. Walaupun jarak begitu jauh, inilah yang dipanggil gelombang ataupun pancaran nur, ataupun dipanggil syuhudiyah, ataupun dipanggil basirah, pandangan maksiat. Sehingga kan Sayyidina Osman dapat tahu sahabat yang berzina mata melihat orang perempuan melakukan perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan dia boleh tahu dalam hati kita ni ikhlas ke tidak ikhlas. Kerana ulama sufi ini ulama yang memahami tentang selok belok hati, sama ada hati kita ikhlas ataupun tidak dan sebagainya. Mereka itu ulama yang mengenal Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka mewarisi ilmu. Mereka mewarisi ilmu. Kadang-kadang ilmu mereka bertahap laduni. Yakni dengan ilmu yang begitu luas. Kadang-kadang ilmu dia ni ilmu yang dia dapati tadi, kadang-kadang dia tak belajar pun ilmu tu, tapi mari Allah Ta'ala beri, ni dipanggil ilmu laduni. Dengan sebab apa? Dengan sebab hati mereka yang bersih. Ulama yang mempunyai hati yang jujur, hati yang bersih kepada Allah Ta'ala. Ingat, ilmu tidak akan lekat kepada ahli maksiat.
Al-ilmu nurun la yuhda lil asi. Ilmu adalah cahaya dan tidak memberi petunjuk kepada orang yang melakukan maksiat, ataupun ilmu tadi tidak memberi kesan kalau dia ni melakukan maksiat. Maka tidak ulama yang arif billah, yang mengenal Allah, mereka itu mewarisi ilmu. Ilmu apa? Ilmu kenabian. Sebab apa? Sebab Allah Ta'ala kasih kepada Nabi, dan ulama itu dikasih oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka bila Allah Ta'ala kasih saja, maka Allah Ta'ala akan beri ilmu kepada kita. Kita belajar dengan ulama, kita nak mengambil ilmu dengan ulama. Tetapi kalau kita baik dengan Allah Ta'ala yang memberi ilmu kepada ulama, maka lebih-lebih lagi lah kita mendapat ilmu yang begitu luas yang Allah Ta'ala berikan kepada orang yang arif billah, mengenal Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Lalu diperturunkan ilmu kenabian itu sampai kepada dirinya. Kemudian akhlaknya mirip kepada akhlak Nabi, seperti sifat lemah lembut, seperti sifat sabar, seperti sifat istiqamah dan sebagainya, sifat yang mewarisi sifat Nabi. Sebab tu kita tengok ulama-ulama yang sufi, ulama-ulama yang berjiwa sufi ataupun yang dikenali dengan arif billah, kalau kita jumpa dia, mungkin akhlaknya kita dapat tengok betapa tinggi akhlak mereka, kerana mereka itu hati mereka bersih. Iman serta takwa daripada Nabi, dapat ilmu, dapat akhlak, dapat iman dan takwa. Apa yang dibawa oleh Nabi daripada orang jahiliah, orang sesat, daripada orang yang sesat, apabila dia bersama dengan Nabi dapat hidayah. Maka sekarang ni kita kena cari guru-guru ataupun ulama-ulama yang apabila kita duduk bersama mereka, menyebabkan hati kita menjadi hidup kepada Allah, yang menyebabkan kita merasa ingin meninggalkan maksiat, yang boleh sampai hidayat ke dalam diri kita. Ini dia ulama arif billah. Sebab tu ada ulama yang sampai kepada arif billah, mengenal Allah Ta'ala, dan dia memberi hidayat dengan izin Allah Ta'ala dan petunjuk, dan juga berdakwah kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, menyeru manusia kepada Allah siang malam. Fikiran mereka hanya mengajak manusia kembali kepada Allah, kerana dia tahu orang ulama arif billah ni, dia tahu tanggungjawab dia di hadapan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Bukan dia fikir nak harta saja, pergi mengajar dapat piti balik, bukan setakat tu, tapi dia sentiasa memikir, aku ini bertanggungjawab di hadapan umat aku nanti, di hadapan pengikut aku nanti, untuk menarik mereka kembali kepada Allah. Sebab tu ulama banyak menangis. Ulama-ulama arif billah dia menangis. Kerana apa? Dia menangis melihat diri dia, dan dia menangis melihat orang-orang yang di bawahnya. Kalau seandainya dia tidak berjaya, menarik pengikutnya kembali kepada Allah. Bahkan mereka itu kadang-kadang dia takut dengan perkara-perkara seperti kasyaf. Dia tak ada masa nak tengok orang, tengok kasyaf. Tapi yang dia nak bagi mereka, kasyaf yang paling tinggi ialah melihat keaiban diri. Kita nak kasyaf, nampak orang, nampak kasyaf, lawamah, amarah. Dia tahu nafsu orang kamu ni amarah, ni lawamah. Kamu ni nanti tengok kasyaf, tengok pandangan kasyaf, pejam mata sikit, tahu dia nampak dah. Mau siap banyak. Nak kasyaf macam tu. Bukan. Ulama-ulama yang arif billah dia tidak mau. Bahkan dia takut macam tu. Kerana duk sibuk mencari keaiban orang, takut lupa mencari keaiban diri. Maka dia nak kasyaf menelok, melihat kepada keaiban diri. Huzaifah al-Yaman, seorang sahabat Nabi, pergi jumpa Nabi, tanya, ya Rasulullah, bagaimana tentang sabar? Ya Rasulullah, bagaimana tentang istiqamah, iman? Saya tanya hak baik-baik. Lalu datanglah Huzaifah, ya Rasulullah, saya nak tanya riak macam mana, ujub macam mana, takabur macam mana, sifat buruk saja. Lalu orang tanya, ya Huzaifah, orang lain duk tanya sifat-sifat yang baik, kenapa mu tanya sifat-sifat yang buruk? Dia kata, aku tanya sifat yang buruk supaya aku nak tahu macam mana sifat buruk tu, supaya aku dapat suluh dalam diri aku. Dalam dirinya nak belajar tentang sifat-sifat tu. Satu ketika Saidina Umar Al-Khattab melihat ada seorang sahabat, kita ingat dah, Anas bin Malik kalau tak silap, berjalan bersama dengan pengikut dia yang ramai. Lalu Saidina Umar pun melihat keadaan Anas bin Malik, disanjung hebat, berderu anak murid dia ikut. Lalu Saidina Umar ambil batu pekong atas kepala.
Ambil batu bekong, gung bekong. Terkejut sahabat Nabi tadi. Lalu dia kata, "Ya Umar, kenapa buat macam ni?" Dia kata, "Aku melihat kepada kamu ada celah. Ada kecelaan pada hati kamu. Kerana telah datang kemegahan di dalam hati kamu." Ini ulama arif billah. Jadi aku lempar macam tu supaya apa? Supaya kamu sedar. Kamu sedar dan kamu ingat bahawa kamu ni tidak mulia, tidak tinggi, biar merasa hina di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tidak dapat tidak, dia kata ulama yang arif billah ini, mereka ini hanya mengajak manusia kepada petunjuk, kepada hidayat, dan kerja dia berdakwah siang malam. Tak ada fikir projek-projek, tak ada fikir harta, tak ada fikir apa-apa, hanya fikir memikirkan masalah ummah saja, bagaimana nak mengajak manusia supaya kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Imam Ghazali berdakwah secara membawa ilmu fiqh, tetapi didapati tidak berjaya pada dirinya dan juga kepada masyarakat. Lalu dia pun mengubah mempelajari ilmu tasawuf. Maka dengan ilmu tasawuf berjaya mengubah masyarakat. Jadi duk fikir sama macam mana nak ubah masyarakat, macam mana nak dapatkan supaya masyarakat ini berubah daripada akhlak yang buruk kepada akhlak yang baik. Maka kerja dia berdakwah siang malam. Ini dah ulama yang benar-benar arif billah, mengenal Allah, yang takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka dia kata mereka mengambil cahaya daripada cahaya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dapat cahaya nur baginda Rasulullah. Sehingga kan Allah Taala buka hatinya membaca hadis dengan mudah dan berakhlak sebagaimana akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga kan orang duduk dalam kuliah majlis-majlis ilmu ulama-ulama yang arif billah terasa hatinya tersentuh sebagaimana Nabi berkata, menyampaikan kuliah kepada sahabat Nabi. Dalam satu hadis sahabat Nabi kata, kami duduk dalam majlis ilmu Nabi, ini kuliah subuh, Nabi bercakap tentang kematian, kami menangis ramai-ramai. Menangis maknanya masuk di dalam hati. Nabi cakap masuk dalam hati. Kalau Nabi cakap ni mengenai jihad, kata sahabat, yang penakut menjadi berani. Kalau Nabi bercakap tentang meninggalkan maksiat, yang ahli maksiat serta-merta meninggalkan maksiat. Tetapi apabila sahabat tadi benar-benar nak mengubah dirinya, ada ikhlas di dalam hati. Jadi akhir sekali timbul nur cahaya Nabi Muhammad ni akan masuk ke dalam pendakwah. Kalau dia cakap saja, kalau nak cakap tentang kematian, orang menangis. Menangis. Kalau dia cakap tentang jihad, orang bersemangat. Sebagaimana nur Muhammad masuk dalam dirinya, disampaikan kepada orang ramai. Bagaimana Habib Umar di Yaman, bagaimana dalam satu kuliah dia berceramah dalam kuliah. Orang pensan ramai-ramai. Pensang ramai-ramai dalam kuliah dia. Saya tengok dalam satu CD. Lepas orang ni angkat orang ni pula. Orang ni pensang pula. Pensang. Dan saya pergi baru ni di Yaman dalam satu makam, ziarah makam Nabi Hud, Nabi Allah Hud. Kemudian di makam sana tu, kita bermalam di sana dalam satu masjid. Dan Habib Umar berceramah tiap-tiap malam. Setiap malam kita akan jumpa orang menangis. Ceramah menangis. Seolah-olah macam Nabi yang berceramah, tapi bukan Nabi, Habib Umar. Seolah-olah dia Nabi yang berceramah, tapi bukan Nabi, ulama arif billah. Tak kiralah kalau ulama itu sampai arif billah, kata-kata dia akan membangkitkan semangat, kata-kata dia akan tunduk, menyebabkan hati manusia tunduk kepada Allah Ta'ala. Kalau ulama arif billah ini, sebagaimana Allah Ta'ala mengenal makhluknya tentang hati-hati manusia, maka orang ulama arif billah, mereka itu mengajar manusia supaya hati mereka tunduk kepada Allah Ta'ala dengan mendapat nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi akhir sekali menyampaikan ilmu sehingga kan manusia jadi menangis insaf kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Begitu juga dengan anak muridnya Habib Ali Al-Jufri ketika beliau pergi ke Mesir. Bila beliau pergi ke Mesir, didatangi oleh penyanyi-penyanyi, artis-artis datang ramai-ramai, kemudian penyanyi pun menyanyi, artis pun menyanyi. Habis giliran dia menyanyi, maka Habib Ali Jufri pun berceramah. Dalam selepas ketika dia ceramah, akhir sekali artis menangis ramai-ramai. Lalu artis mengambil keputusan berhenti daripada bidang seni ini, daripada nyanyian berhenti.
kerana mendengar kalam yang disampaikan oleh ulama ataupun orang yang arif billah, ulama sufi ataupun ulama yang hidup dengan hati. Kata guru saya, macam mana kamu nak menakluk hati orang kalau hati kamu tidak tertakluk ataupun hati kamu tidak tenggelam dalam Nur Muhammad ataupun hati kamu tidak tenggelam dalam bertakwa, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dia kata ini penting kita belajar tasawuf dan kita mengambil ilmu daripada ulama-ulama sufi. Maka dia kata di sini sehingga kan menerangi jalan kebenaran, lalu orang nampak kebenaran serta jalan petunjuk kepada umat Islam, lalu dia pun nampak ini jalan yang sebenar. Dia nampak bukti jalan sebenar, dia nampak berlaku perubahan pada dirinya, berlaku perubahan pada nafsunya. Dulu nafsu suka kepada maksiat, leni nafsu benci kepada maksiat. Dulu hati yang malas beribadat, lalu hati hidup melakukan amal ibadat. Lalu dulu hati ini selalu benci ataupun tidak gemar bercakap perkara-perkara ilmu, perkara-perkara agama, mulalah hati merasa gemar kepada perkara ilmu. Lalu berlaku perubahan. Ini menunjukkan bahawa dia telah dapat cahaya kebenaran. Dapat cahaya kebenaran, petunjuk kepada jalan yang sebenar. Kita kadang-kadang dapat juga. Sebab itu petunjuk dia ada dua. Satu petunjuk irsyad, satu petunjuk taufik. Petunjuk irsyad ni orang tahu. Petunjuk ni irsyad maknanya dia tahu benda ni baik. Dia tahu benda ni baik, dia tahu belajar ilmu baik. Dia pergi surah bagus, pergi surah. Dia kata bagus tak? Bagus. Pergi dengar bagus, tapi dia tak mampu nak buat. Tak mampu nak pergi surah, tak mampu nak pergi belajar, tak mampu nak nak ambil ilmu ataupun rasa malas dan sebagainya. Ini dapat irsyad, tapi irsyad itu dapat hidayah irsyad saja. Tetapi kalau orang tu faham, lepas faham dia beramal, ini dipanggil hidayah taufik. Dapat hidayah taufik, maka duduk dengan ulama yang arif billah, yang soleh, akan menimbulkan cahaya dia masuk di dalam hati, menyebabkan hati manusia itu tersentuh, lalu ingin berubah, lalulah menjadi orang yang soleh, kesan daripada nur yang dapat daripada ulama tersebut. Maka sesiapa yang mengikuti mereka, untung kalau kita ikut mereka, hal keadaan yang ditunjuki oleh mereka hasil daripada apa yang diambil daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bila kita bersama dengan mereka, kita dapat tengok hasil dia sebagaimana yang diambil daripada Nabi. Dari segi apa? Dari segi akhlak dia ikut cara Nabi. Tak boleh ikut banyak pun, ikut saya sikit. Dari segi perbuatan ibadat dia ikut cara Nabi. Kemudian dari segi iman dia ikut cara Nabi. Sedikit sebanyak Nur Muhammad tumpah di dalam diri mereka apabila mereka itu telah mengikuti orang-orang yang soleh, orang-orang yang arif billah. Sebab tu kita kena cari ulama arif billah. Kata Ibnu Mas'ud, faham tak? Ibnu Mas'ud ni dia ulama yang hebat. Ulama-ulama yang hebat, di antara ulama sahabat yang hebat adalah Ibnu Mas'ud. Tetapi Ibnu Mas'ud kata, kalau aku dapat tahu ada orang yang lebih alim daripada aku, nescaya aku akan mendapatinya walaupun terpaksa menempuh perjalanan yang begitu jauh. Sebab apa? Sebab nak duduk dengan ulama arif billah. Sebab nak dapat cahaya ulama arif billah. Nak dapat cahaya ulama tadi. Sebab tu kita dikhendaki duduk dalam majlis-majlis ulama. Ulama yang macam mana? Ulama yang dapat membaca hati ataupun membuka hati kita, supaya hati kita ni dibuka hijab daripada Allah, sehinggalah dapat menunjukkan jalan yang sebenar. Kita ni banyak hijab. Banyak hijab, maknanya banyak tutupan-tutupan yang menyebabkan kita tidak sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka siapakah yang nak membukanya? Kalau kita sakit, kita akan pergi jumpa doktor. Doktor akan beri obatnya. Kerana ini sakit zahir. Ini sakit zahir. Kalau kereta kita rosak, kita akan pergi jumpa mekanik ataupun pemain. Ini bahagian dia. Kalau komputer kita rosak, kita pergi beki bahagian komputer. Kalau telefon, kita pergi beki bahagian telefon. Dia ada bahagian belaka. Tetapi kalau penyakit kita dihijab, banyak kotoran-kotoran, kita nak jumpa siapa? Kalau hati kita kotor banyak, tak ingat Allah ataupun rasa tidak semangat buat amal ibadat, hati kita kotor, nak jumpa siapa? Maka kena jumpa ulama-ulama arif billah, lalu mengikuti mereka. Mengikuti mereka. Bila kita mengikuti mereka, mereka ada dua. Satu aqwal, satu ahwal. Aqwal adalah perkataan mereka. Ahwal adalah perbuatan mereka. Kita dapat ilmu dengan dua.
Satu dengan percakapan pun kita dapat ilmu, dengan ahwal dia pun kita dapat ilmu. Macam mana cara dia duduk, macam mana cara dia cakap, macam mana cara dia bergurau, macam mana keadaan dia ketika dia duduk di hadapan khalayak ramai. Semua mereka buat dalam keadaan beradab. Kenapa? Kerana ulama ini dapat Nur Muhammad daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sehingga tertumpah ke dalam dirinya. Maka terselahlah akhlak yang mulia yang telah ditunjukkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka dia kata diambil daripada Rasulullah meresap ke dalam dirinya. Sesiapa yang menolong mereka, sesungguhnya mereka menolong agama. Siapa yang bersama dengan ulama. Tolong ulama ni bukan tolong BPT, jangan salah faham. Ulama ni hati mereka tak ada dah dunia. Hati mereka tak ada dunia dah. Jangan kita kata tolong ulama. Siapa yang menolong mereka? Sebenarnya kita menolong agama Allah. Jadi kita faham menolong ulama, kita kena WPT ulama. Ulama yang betul-betul arif billah, tak gantung langsung ke PT. Percuma aja apa-apa. Tak ada nampak apa-apa dah. Dia nampak Allah Subhanahu Wa Taala. Nampak Allah Ta'ala belakang kata, yang beri rezeki Allah, yang ni Allah Ta'ala. Ada rezeki ke tak ada rezeki Allah Ta'ala. Kata ulama sufi dia kata, kalau kita nak buat satu-satu, kita kena bergantung dengan ada harta dulu baru buat. Bermakna hati kita bergantung dengan harta, bukan lagi Allah, masih lagi syirik. Itu. Pihak ulama sufi tengok macam tu. Kita dah nak buat bangunan kena ada PT. Nak buat bangunan kena ada PT. Ulama sufi nak buat apa-apa PT tak ada, jalan. Orang nak buat madrasah ke, nak buat majlis apa-apa, jalan. PT tak ada, serah pada Allah. Allah Ta'ala yang menentukan. Kita nak buat baik ni, Allah Ta'ala tolong. Pada doa, munajat kepada Allah. Ya Allah, tolonglah aku dan sebagainya, minta pada Allah. Tak ada, gantung langsung. Maka dia kata kita kena tolong ulama. Bukan tolong ulama dengan memberi duit kepada mereka. Kita tolong ulama dengan cara kita mengikuti ilmu dengan dia, belajar dengan dia. Belajar dengan dia, kerana ulama pun dia ingin menolong kita. Jadi dia kata sedih juga kalau orang tu tak mau ambil ilmu dengan dia. Macam orang kaya. Kalau orang kaya, tak ada orang nak terima. Nak apa? Tak ada orang pun nak terima duit dia. Maka dia kira orang fakir itu tidak menolong dia. Tetapi kalau orang kaya, dia pun bagi duit, maka siapa tolong siapa? Sufi kata orang miskin tolong orang kaya. Fiqh kata orang kaya tolong orang miskin. Maknanya. Jadi orang-orang ulama-ulama yang alim, yang arif billah, dia kata kamu kena belajar dengan mereka. Ikutilah mereka dan tolonglah mereka. Siapa yang tolong ulama-ulama ini? Bermakna mereka itu menolong agama Allah Subhanahu Wa Taala. Sesiapa yang menyambung tali dengan tali-tali mereka, maka sesungguhnya dia berhubung dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ambil berhubung dengan dia macam-macam cara, kadang-kadang dengan bai'ah. Bai'ah ni macam-macam bai'ah. Bila kita berbai'ah dengan guru mursyid, jadi guru mursyid akan pantau kita. Bagaimana dengan hati kita, bagaimana dengan akhlak kita. Kadang-kadang dia boleh tahu apa yang kita lakukan walaupun dengan cara jauh. Ataupun kita mengambil sanad ilmu dengan dia dengan cara macam mana kita mendapat ijazah. Dia bagi ijazah, aku ijazahkan kepada kamu kitab ini sekian-sekian. Ataupun dia ijazahkan zikir-zikir yang tertentu. Aku ijazahkan kepada kamu ratib hadat sebagai contoh. Hizib bahar ataupun kita panggil ayat manzil, ataupun Abu Bakar Sakran, ataupun hizib hais, ataupun hizib nas, hizib nawawi. Tak kiralah dia bagi-bagi. Itu bai'ah yang kita dapat, kita telah sambung tali dengan dia. Kita telah sambung tali dengan dia, dengan tali-tali mereka. Maka sesungguhnya berhubung dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ataupun kita ambil tarekah dengan dia, amalan tarekah dengan dia. Dan amalan tarekah itu dilakukan oleh ulama-ulama salaf, ulama-ulama salaf yang terdahulu, ulama-ulama salafus salih sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi amalan tu berhubung sampai kepada Nabi. Sebab tu kita kena sambungkan tali-tali mereka. Maka sesungguhnya berhubung dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan barang siapa mengambil petunjuk dan hidayat daripada mereka, ambil sesuatu daripada mereka, sama ada bai'ah ataupun amalan ataupun sanad ataupun tarekah ataupun belajar secara khusus dengan dia, belajar dalam duduk dalam maya ilmu dengan dia, sebenarnya dia kata mengambil petunjuk dan hidayat daripada mereka. Sesungguhnya mereka telah mengambil daripada pancaran petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita duduk dengan ulama-ulama yang arif billah ni, yang betul-betul kenal Allah, yang cahayanya sampai kepada Rasulullah. Kita duduk bersama dia, sebenarnya kita bersama dengan
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu kadang-kadang ulama-ulama bila dia baca ilmu apa-apa dibantu oleh Nur Muhammad. Dibantu oleh Nur Muhammad, kadang-kadang dia bertawassul. Banyak ulama-ulama yang soleh dia baca kata tasawuf, habis dia baca kata tasawuf, dia baca Fatihah pada Rasulullah, dia baca pada sahabat-sahabat Nabi. Ya, bahkan seolah-olah ada di dalam hati, ada di dalam majlis itu Rasulullah. Ada kadang-kadang. Sebab itu kadang satu ketika tu dalam satu penutup kita ada bunufus. Satu ketika saya belajar kita ada bunufus, dalam kita ada bunufus Haris Muhasabi. Pengarang kitab dia dibaca oleh Habib Umar. Habib Umar baca kitab khatam, lalu diberi ijazah semuanya. Lalu Habib Umar kata ulama ramai dalam majlis ni diberilah disuruh berucap seorang. Lalu seorang daripada mereka berucap, bangun, duduk kat satu tempat berucap. Dia kata belajarlah dengan ulama ni ulama aribillah, dan ilmu yang disampaikan daripada dia bukan daripada kitab ke kitab tetapi hati ke hati. Kalau begitulah yang dia bercakap tadi, yang dia hurai tadi, begitulah yang kami dapat. Begitulah tok guru kami dapat. Begitulah tu. Jadi nak beritahu bukan dia ngapa tetapi daripada hati ke hati. Ilmu tu sampai daripada hati ke hati ke hati sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita rasa cukup kagum. Oh hebat kata ulama ni, dia kalaulah dia cakap macam tu tadi seolah-olah kamu belajar dengan ulama silam. Kerana begitulah daripada hati ke hati. Sebab apa? Sebab pancaran nur dia sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka itu adalah pewaris Nabawi. Itu tanda dia mereka waris Nabi. Bukan waris Nabi, cakap hadis Nabi, waris Nabi. Tak semestinya. Baca kitab saja waris Nabi. Tak semestinya begitu. Dia waris Nabi. No Nabi sampai. Kalau nak baca hadis, kita pun ambil buku hadis, kita boleh baca hadis. Kita pun ambil Quran, kita boleh baca tafsir Quran. Tak kadang baca. Tapi masalahnya no tu sampai dah. Sebab tu kita boleh tengok, kadang-kadang kita masuk dalam satu kuliah ilmu. Bila kita masuk kuliah ilmu, kita rasa tersentuh hati. Kita masuk rasa tersentuh hati. Sebab itu kata ulama, al-ilmu nurun laisa biqaswati qiraah wa laisa biqaswati dirayah walakinnal ilma nurun yakzifuhu Allahu fi qulubihim. Ilmu ini cahaya. Ilmu ini bukan kerana banyak baca, kerana banyak menulis, bukan, tetapi ilmu ini adalah cahaya yang dicampakkan ke dalam hati. Akibat daripada cahaya itu campak dalam hati menyebabkan manusia menangis apabila kalam yang dikeluarkan oleh ulama yang arif billah. Tetapi kadang-kadang kalam tu biasa, takwalah kamu pada Allah, orang menangis tu. Suruh takwalah kamu pada Allah, kamu banyak dosa, orang menangis. Adapun kita yang hati kita tidak ada nur, cahaya kita kurang ataupun nur tidak ada, kita bercakap takwalah kamu pada Allah, ingatlah mati, tidak ada kesan. Kenapa jadi macam tu? Kerana nur Muhammad tidak sampai kepada itu. Maka daripada siapa yang ada Nur Muhammad? Yang ada Nur Muhammad adalah ulama arif billah. Ulama yang betul-betul kenal Allah, yang mana dia sampai kepada Allah Subhanahu wa taala, yang hidup dia sentiasa mengingati Allah, yang disebut dalam Al-Quran, alladzina yazkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Mereka itu ketika duduk, ketika baring, ketika berdiri sentiasa ingat Allah Taala. Sentiasa ingat Allah Ta'ala. Dia ada zikir yang kita tak zikir lidah dah, tapi hati kita gerak-gerak. Gerak-gerak saja zikir. Maka dia kata ada peringkat-peringkat. Hati berzikir, lidah bercakap berilmu. Sebab tu kita dah cakap dah minggu lepas. Minggu lepas di antara tanda kita berkawan dengan orang ulama-ulama arif billah, bila kita duduk dengan dia, kita jadi ingat dosa kita. Duduk dengan dia ingat dosa kita, kita duduk dengan dia, kita jadi ingat dosa kita, kemudian kita berasa nak tambah amal ibadat, kita cepat jadi ingat kepada Allah Ta'ala, berasa ingat ke akhirat bila kita duduk bersama dia. Ini tanda dia ni memang ulama yang soleh, yang ada Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dengan pewaris Nabawi yang membawa agama kepada manusia, agama tercermin dalam perjalanan hidup. Hidup dan segala tindak tanduk mereka. Tindak tanduk mereka menggambarkan agama Islam. Sebab tu orang tanya Aisyah, ya Aisyah, bagaimana akhlak Nabi? Bagaimana akhlak Nabi? Maka Aisyah menjawab, kana khuluquhul Quran. Akhlak Nabi adalah akhlak Quran. Akhlak Nabi adalah akhlak Islam. Nak tengok akhlak Islam ada kepada akhlak ahli-ahli sufi. Tengok Islam dia. Kadang-kadang orang kafir pun tengok, macam manalah orang Islam ni? Dia kata ajaran dia baik, tapi orang Islam ramai minum arak. Macam mana tu? Jadi dia ni tidak menggambarkan Islam, tetapi ahli sufi menggambarkan Islam.
Pada diri dia tu Islam dah. Orang pandang dah Islam. Nak tengok Islam, tengok pada ahli sufi. Tidak bergantung apa-apa kecuali bergantung pada Allah. Tidak takut apa-apa kecuali takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka dia kata semuanya nampak jelas dalam segenap gerak-geri dan diam mereka. Jelas kita tengok mana ahli-ahli sufi ataupun kita baca dalam sirah-sirah bagaimana keadaan sahabat-sahabat Nabi. Yang hidup dalam keadaan dididik oleh Nabi, hati-hati mereka bersih. Bersih kerana apa? Kerana Nabi ni bersih hatinya dan seorang yang cukup tulus hatinya, cukup baik. Cukup baik. Maka dia kata mereka itulah di antara orang yang dimaksudkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan sabdanya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yazalu ta'ifatun min ummati zahirina 'alal haqqi la yadurruhum min khazlihim hatta ya'tiya amrullah wa hum kadzalika. Maka sentiasa ada satu golongan daripada umat aku. Nabi kata akan ada golongan pada umat aku, maka golongan umat aku itu umat sufi. Akan ada golongan sufi zahir di atas kebenaran dan golongan sufi ini ia duduk atas kebenaran. Tidak memudaratkan mereka dengan sebab orang tidak menolong mereka dan sehinggalah datang urusan Allah dan mereka juga demikian. Dia serah pada Allah, orang tak tolong dia pun tak apa. Ulama-ulama sufi ataupun orang-orang yang berjalan pada jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi dia kata kesan kewujudan mereka tidak akan terputus dan mereka tetap ada walaupun zaman dan masa telah berlalu. Akan ada sama ulama-ulama sufi. Sebab itulah mengatakan bahawa dengan adanya ulama-ulama sufi yang hati mereka bersih, yang berdoa kepada Allah, yang doanya masih lagi diangkat oleh Allah Ta'ala, maka adanya rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Selagi mana ada golongan-golongan ini, golongan yang sentiasa tunduk kepada Allah Ta'ala. Jadi kesimpulan dia, cari ulama-ulama sufi, belajarlah mengenai tasawuf dan cubalah memperbaiki dirinya dan ambillah ilmu dengan orang, dengan guru, dengan ulama yang boleh mengubah hati. Boleh mengubah hati. Maka kekuatan guru tadi kadang-kadang tertumpah. Kalau guru tadi kuat sembahyang malam, maka mudah sembahyang malam. Mudah kita sembahyang malam. Kalau guru tu kuat menjaga sembahyang jemaah, maka kita akan jadi kuat sembahyang jemaah. Kalau guru tu suka baca Quran, lalu kita belajar, kita menjadi suka membaca Quran. Kalau guru tu suka berzikir, lalu hati kita pun rasa ingin berzikir. Kenapa macam tu? Kerana tertumpah guru masuk di dalam jiwa pengikut dia ataupun jiwa anak murid dia. Maka tidak dapat belajarlah dengan ulama-ulama sufi, dengan guru-guru sufi, kerana guru sufi dapat berjaya ataupun boleh mengubah hati-hati manusia. Kerana guru sufi lah yang mengajar kita supaya tunduk kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi bagaimana nak dapatkan dia sedangkan Nabi sudah tidak ada, sahabat-sahabat Nabi tidak ada. Kata ulama, kata pengarang kitab kita, mereka wujud, tetap wujud hingga sampai zaman demi zaman akan ada, tetapi kadang-kadang mereka itu tersembunyi, kadang-kadang mereka tidak menzahirkan dirinya. Maka kita nak pemata, takkanlah kita nak pemata mari jalan-jalan suruh pemata tu mari depan rumah kita. Kita nak pemata, orang nak pemata yang bernilai, terpaksa menggali lubang yang begitu dalam, terpaksa menyelam di dalam lautan yang begitu dalam. Maka demikianlah kita nak pemata. Maka ahli sufi ini adalah pemata-pemata yang tenggelam di kalangan batu-batu yang ada di sekelilingnya. Tetapi sebenarnya apabila dia terselah, cahayanya mengatasi cahaya-cahaya yang lain. Jadi nak beritahu memang ulama-ulama sufi ini dia tenggelam. Kerana mereka tidak menunjukkan diri mereka, tetapi sebenarnya cahaya mereka lebih berkilau lagi daripada batu-batu yang ada keliling mereka. Jadi ulama sufi kita kena pergi cari. Kita kena pergi cari ulama sufi supaya nur dia masuk di dalam hati-hati kita. Maka akhirnya bersobahlah dengan pewaris-pewaris yang musyrik ini. Bersahabatlah dengan guru-guru yang musyrik. Guru-guru yang musyrik merupakan penawar yang mujarab. Sebab kita ni dalam hati kita ada racun. Dalam hati kita ada racun. Racun itu adalah dosa kita. Racun ini nak beritahu kita kena buang racun. Kita kena buang racun tadi. Kita buang racun. Kalau kita tak buang racun, racun tu tetap ada dalam.
Maka setakat kita nak semayang, kita duduk seorang, kadang-kadang benda tu jadi kita letak sebagai apa ni, sebagai untuk pembersih saja, tapi tak menghilang racun dalam tubuh. Maka siapakah dia yang menghilangkan racun? Baik, kalau ada penyakit barah dalam hati kita, dalam perut kita, dalam kepala kita, siapa yang kita nak suruh buang barah kita? Siapa yang nak? Boleh kita buat sendiri barah. Kita baca dalam buku, oh gitu kerak kepala. Kerak kepala, kena toreh gitu. Oh, barah dalam perut. Tengok dalam buku sikit, cara nak kerak dia. Boleh macam tu. Dia kena ahli dia. Maka kalaulah penyakit, ada penyakit barah dalam hati, dalam perut, kenapa tidak ada penyakit dalam hati? Kita kena faham kita ada jasmani dan ada rohani. Maka jasmani kita beri makan. Sakit sikit kita boleh beri obat. Kita akan jumpa pakar-pakar doktor. Tetapi penyakit dalam hati, siapakah pengubat dia? Pengubat dia adalah ulama-ulama sufi. Ulama-ulama sufi yang mengubah hati-hati manusia. Maka akhir sekali dia kata, pewaris inilah dia dah penawar bagi penyakit yang payah diobatkan. Maka penawar yang sangat mujarab. Lalu kita ni dah tahu dah racun ada dalam hati kita. Racun ada dalam hati kita, menjauhkan diri daripada mereka adalah racun yang membunuh jiwa kita. Sebab tu kita ingat orang yang mendekatkan diri dengan ibadat, dia buat ibadat kau banyak ibadat, lalu ibadat mereka menyebabkan dia jauh daripada Allah. Kerana apa? Kerana ibadat yang mereka buat tadi dalam keadaan dia tak bersihkan hati-hati mereka. Maka semakin banyak ibadat dia buat, semakin jauh dia dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan ada ulama sufi mengatakan bahawa ahli ibadat yang ahli maksiat yang melakukan maksiat, lalu dia sedar dia buat maksiat. Lalu dia ingat dia buat maksiat, Allah, aku ni banyak dosa, sebab apa aku buat ni, aku ni berdosa. Dia buat maksiat, lalu dia sedar di atas dosanya, lebih baik daripada ahli ibadat yang buat ibadat banyak-banyak, dia tak sedar dalam ibadat dia. Dia tak sedar dalam ibadat dia ada ujub, ada riak dan sebagainya. Mana baik? Baik ahli ibadat yang sedar dosa dia. Dia buat ahli maksiat. Dia buat maksiat, dia kata aku ni orang jahat. Aku ni orang jahat, nak kawan orang baik-baik rasa malu. Mu bagus pergi masjid surah, bagus. Mu pergi masjid surah, aku tak boleh lagi. Aku ni orang jahat. Kadang-kadang dia mengaku dia jahat. Tetapi orang yang baik ini, dalam dia buat baik, dia tak sedar di atas ibadat dia ada penyakit, ada kuman dalam hati, ada racun dalam hati. Dia buat, maka dia lebih buruk daripada ahli maksiat yang sedar di atas dosanya dibandingkan dengan ahli ibadat yang tidak sedar bahawa dalam ibadatnya ada racun, ada penyakit, ada barah di dalam ibadat dia. Hakikatnya tak sedar. Wa ibadat ujub, wa ibadat takabur, wa ibadat berasa sum'ah, nak suruh orang puji, nak suruh orang tengok. Berasa sombong, ni orang jahil, aku ni orang alim, ni orang jahil, orang malah ibadat, aku ni ahli ibadat, jadi timbul penyakit. Maka kata ahli sufi, orang inilah kalau dia buat ibadat semakin banyak dosa dia lebih banyak daripada ahli maksiat yang sedar di atas dosa yang ia lakukan. Maka kita tengok, maka dia kata bersubahlah, kawanlah dengan guru musyrik, cari ahli-ahli sufi, cari orang-orang yang hati dia hidup dengan Allah, belajar. Jangan jauh. Kalau kita menjauhkan diri kita dengan mereka, sebenarnya menjauhkan dia daripada mereka adalah racun yang membunuh. Racun tak akan hilang. Tidak akan hilang. Akhir sekali mati dalam keadaan ujub, mati dalam keadaan sombong dan sebagainya. Mereka adalah satu kaum yang tidak akan menduka citakan bagi sesiapa yang duduk bersama mereka. Kita duduk dengan dia, kita tak duka cita. Bahkan kita rasa insaf, kita rasa sedar. Berkawan dengan mereka merupakan rawatan praktikal yang berkesan. Berkesan bagi memperbetulkan diri. Kita nak membetulkan diri ni, kita kena duduk dengan orang yang soleh. Bersahabat dengan dia, dan kita boleh memperbaiki diri kita. Kita boleh mendidik diri kita melalui perbuatan yang dia tunjuk depan kita. Lepas pada tu betul diri, lepas tu mendidik akhlak kita dan menanamkan akidah serta meneguhkan iman kepada kita. Ahli-ahli sufi ni dia ada orang-orang yang sabar. Apabila ditimpa bencana, kata ahli sufi, kita kena gembira dengan bala yang ditimpa oleh Allah, tetapi jangan meminta bala daripada Allah. Kita tidak meminta bala, tetapi kita kena bersyukur di atas bala yang Allah Taala beri. Kerana jalan bala daripada Allah adalah jalan yang dilalui oleh nabi-nabi dan rasul-rasul. Nabi-nabi dan rasul-rasul bila ditimpa saja, mereka itu terima.
Ahli-ahli sufi memang macam tu, ajaib mereka. Sehingga kan Nabi beri komentar mengenai ahli sufi, Nabi kata ajaib sungguh, heran sungguh orang yang beriman itu apabila ditimpa musibah mereka bersyukur, apabila diberi nikmat, apabila ditimpa musibah mereka sabar, apabila diberi nikmat mereka bersyukur pada Allah. Nampak ke mana? Beri musibah sabar, beri nikmat syukur. Ini ahli-ahli sufi. Bagi mereka ada tak ada sama, ada sama aja. Ada harta pun tak ada harta pun sama. Maka tidak heranlah Abu Zar Al-Ghifari ketika dalam satu kuliah dia sampai menangis orang-orang, termasuk menangis Muawiyah bin Abi Sufyan pun menangis mendengar kuliah yang disampaikan oleh Abu Zar. Lalu Muawiyah hantar harta yang begitu banyak kepada Abu Zar. Abu Zar terima, orang BPT bahagia. Maknanya orang BPT faham, bukan minta, dia tak minta. Lalu orang pun beri duit banyak-banyak, beribu-ribu dinar, dia pun ambil ribu-ribu dinar. Tetapi malam tu dia tak tidur malam. Agak-agak buat mendapa tak tidur malam. Yang pertama boleh jadi kira duit. Yang kedua boleh jadi kadang tembak ke ganti haidai. Ke mana? Ke mana? Tak. Malam itu Abu Zar tidak tidur malam kerana menghabiskan hartanya pada jalan Allah. 1 sen pun tak tinggal rumah dia. Bagi mereka ada harta dengan tak ada harta sama saja. Sama saja. Akhir sekali mereka itu dah dapat akidah. Kita dapat tanam akidah. Bila duduk dengan dia, begini akidah. Kenapa tak rasa sayang? Sebagaimana khadam kepada Siti Aisyah. Bila orang beri hadiah yang banyak pada Siti Aisyah selepas daripada kewafatan Nabi. Yang memberi itulah Sayyidina Yazid bin Muawiyah. Beri harta yang banyak kepada Siti Aisyah. Aisyah beri belaka habis pada orang lain. Lalulah ditanya, ya Aisyah, kenapa tak tinggal harta sikit untuk kita nak makan? Aisyah kata cukuplah, surah pada Allah Ta'ala. Ada tak ada sudah. Ini sufi yang tinggi lah. Kita boleh buat gitu. Kita buat gitu tak tidur malam itu. Tak tidur malam. Bagi habis harta banyak-banyak, tak tidur malam kita. Jadi nak beritahu, duduk mereka mendidik dan meneguhkan iman. Ini adalah kerana perkara tersebut tidak mampu dicapai hanya dengan membaca buku. Sufi bukan sekadar membaca buku. Baca-baca buku tidak, dia kata, dan mengulang kaji nota-nota. Nota-nota akan tetapi ia merupakan perilaku perasaan. Perilaku perasaan. Perasaan ia diperolehi dan dicapai melalui peneladanan dan penerimaan hati serta kesan rohani. Maka dia kata mengenai tasawuf ini berbentuk kepada rohani, hati. Maka bukan dengan cara belajar gitu bab-bab tasawuf. Boleh belajar bab-bab tasawuf, tapi bila kita belajar bab zauqiyah, zauq. Nawawi macam mana kenal zauq? Boleh kita baca buku jadi rasa zauq. Mana rasa zauq ni rasa macam nikmat. Nikmat macam mana? Macam kita makan nasi ayam. Sedap nasi ayam. Sedap dah dia juga. Makan sedap tu. Lalu kita boleh tak baca dengan melalui buku kita. Sedap nasi ayam. Kenyang. Mari baca buku. Tak boleh. Tidak boleh. Ni nak beritahu kesan daripada tasawuf dia masuk di dalam rohani. Masuk dalam rohani. Begitu juga orang yang belajar ilmu tasawuf ni biar kesan kepada kita. Kalau ada kesan, alhamdulillah. Kalau tak ada kesan, yang penyampaian itu tidak ada nur Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi nak beritahu akhir sekali bila dia belajar saja sehinggalah masuk dalam hati dan memberi kesan kepada rohani. Kesan pada rohani macam mana? Rasa semangat nak buat amal ibadat. Dulu malah sungguh baca Quran. Dan ni alhamdulillah baca juga Quran. Dulu ke Allah kalau semayang jemaah rasa malam, alhamdulillah semayang jemaah pun dah rajin dah. Dulu semayang lewat jamu takdim semua ataupun jamu takhir. Akad semayang maghrib, akad takbir semayang asar, terus semayang gaib lalu. Maknanya dulu lewat tetapi kesan daripada belajar ilmu tasawuf akhir sekali jadi berubah, bermakna ilmu ataupun nur yang disampaikan oleh guru tadi masuk dalam jiwa dia. Menyebabkan memberi kesan kepada rohani. Maka rohani kesan kepada rohani ini merupakan bahawa pancaran nur yang kita bersobah, yang kita ambil daripada ulama-ulama yang arif billah. Dari aspek lain, setiap manusia tidak sunyi daripada penyakit hati. Manusia ni tak boleh nak lari daripada penyakit hati. Penyakit hati ni jangan tengok pada luaran. Orang luar pakai jubah, serban, pakai tu, dia tak ada dengki ke? Apa tak ada? Kadang-kadang dia pakai jubah, serban tinggi, dengki pun banyak, ada juga. Kadang-kadang kita tengok orang tu baik je, baik sungguh, tetapi ujub ada dalam hati dia. Kadang-kadang dia ni memang pemurah, bagi hati memang banyak, tetapi riak ada dalam hati dia.
Jadi macam mana keadaannya? Manusia tidak boleh lari daripada penyakit hati. Penyakit hati tidak boleh lari melalui diri sendiri, boleh jadi yang ada dalam diri dia dah, ataupun penyakit yang tersembunyi seperti riak, nifak. Nifak ini berpura-pura, tipu daya, menipu, hasad yakni dengki, ego yakni takabur, sombong, cinta kepada kemasyhuran, yakni suka kepada masyhur, suka menonjol atau suka menunjukkan diri supaya orang tengok dia hebat, ataupun ujub, merasa diri dia bagus, ataupun sombong, bakhil dan sebagainya yang tidak diketahui. Tak tahu kita. Kadang-kadang orang ujub pun tak tahu. Kadang-kadang ibadat dia dalam riak pun dia tidak tahu. Sehingga kan Fudail bin Iyad kata tertipunya manusia. Manusia yang buat kebaikan kemudian dipuji oleh orang, lalu tidak mahu buat kebaikan kerana dipuji oleh orang. Dan dengan alasan nak lari daripada riak. Kata Fudail bin Iyad, orang yang lari daripada kebaikan tu pun dikira riak. Susah halusnya. Maknanya kita ni, kita buat benda baik. Kita buat benda baik, orang pun puji. Allah, bagusnya kamu mengaji, berzikir, sama bagus. Nak cari mana orang macammu? Lalu kita rasa suka orang puji kita. Lalu kita pun sedar, tak boleh ni orang puji hati kita. Jadi hati kita rasa, kalau macam tu aku tidak mau dipuji oleh orang. Lalu aku meninggalkan zikir, baca Quran dan sebagainya. Kata Fudail bin Iyad, itu pun riak juga. Tinggal pun riak, buat riak. Dan macam mana ni? Dia kata, sebenarnya buat sesuatu kerana Allah. Kalau tinggal pun kerana Allah, buat kerana Allah. Kalau buat kerana makhluk, tinggal kerana makhluk pun dikira riak juga. Halusnya mengenai hati, menyebabkan kita kena mempelajari tentang hati. Sehingga kan manusia itu kadang-kadang dia tak sedar. Dia ni dalam keadaan hati dia rosak, tapi dia rasa dalam keadaan dia baik. Ibadat dia banyak dan sebagainya. Jadi kita tengok, bahkan kadang-kadang manusia menyangka bahawa dia adalah manusia yang paling sempurna akhlaknya dan paling teguh agamanya. Sedangkan dia sebenarnya adalah orang yang jahil murakab, dan berada dalam kesesatan yang nyata. Dia sebenarnya jahil dengan diri dia. Jahil tu, jahil murakab ni, jahil murakab dia ada dua. Satu jahil basit, satu jahil murakab. Jahil basit, dia tidak tahu apa yang dia tahu, apa yang dia tidak tahu. Dia tahu apa yang dia tidak tahu. Ini jahil basit. Kenapa yang mu nak tahu? Aku tahu benda ni, aku tak tahu, benda ni tak tahu. Tetapi jahil murakab, dia tidak tahu apa yang dia tidak tahu. Mu tak tahu tentang benda apa? Tak tahu, aku pun tak tahu tentang apa. Dia tidak tahu apa yang dia tidak tahu, itu dipanggil jahil murakab. Jadi kamu ni yang buat amal ibadat yang tambah sucikan hati ni, kamu berada dalam jahil yang murakab. Sangat-sangat jahil. Tak tahu yang apa yang ada pada diri kamu. Maka dalam keadaan kesesatan yang nyata, maka buat dalam sesat yang nyata. Kadang-kadang dari segi tasawuf, kita bahas pun kadang-kadang tak lepas kita daripada syirik kepada Allah. Apabila kita buat ibadat kerana nak dapat pujian ataupun riak dan sebagainya. Wallahu a'lam. Kita sambung ke datang. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma alimna ma jahilna. Allahumma ridna ilman nafi'an wa dzukna fahman tayyiba. Wa sallallahu ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا حميم والكتاب المبين إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم
أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين رحمة من ربك إنه هو السميع العليم رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين لا إله إلا هو يحيي ويميت ربكم ورب آبائكم الأولين بل هم في شك يلعبون فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين يغشى الناس هذا عذاب أليم ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون أنى لهم الذكرى وقد جاءهم رسول مبين ثم تولوا عنه وقالوا معلم مجنون إنا كاشف العذاب قليلا إنكم عائدون يوم نبطش البطشة الكبرى إنا منتقمون ولقد فتنا قبلهم قوم فرعون وجاءهم رسول كريم أن أدوا إلي عباد الله إني لكم رسول أمين وأن لا تعلوا على الله إني آتيكم بسلطان مبين وإني عذت بربي وربكم أن ترجمون وإن لم تؤمنوا لي فاعتزلون فدعا ربه أن هؤلاء قوم مجرمون فأسر بعبادي ليلا إنكم متبعون واترك البحر رهوا إنهم جند مغرقون كم تركوا من جنات وعيون وزروع ومقام كريم ونعمة كانوا فيها فاكهين كذلك وأورثناها قوما آخرين فما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا منظرين ولقد نجينا بني إسرائيل من العذاب المهين من فرعون إنه كان عاليا من المسرفين ولقد اخترناهم على علم على العالمين وآتيناهم من الآيات ما فيه بلاء
موتتنا الأولى وما نحن بمنشرين فأتوا بآبائنا إن كنتم صادقين أهم خير أم قوم تبع والذين من قبلهم أهلكناهم إنهم كانوا مجرمين وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين ما خلقناهما إلا بالحق ولكن أكثرهم لا يعلمون إن يوم الفصل ميقاتهم أجمعين يوم لا يغني مولا عن مولا شيئا ولا هم ينصرون إلا من رحم الله إنه هو العزيز الرحيم إن شجرة الزقوم طعام الأثيم كالمهل يغلي في البطون كغلي الحميم خذوه فاعتلوه إلى سواء الجحيم ثم صبوا فوق رأسه من عذاب الحميم ذق إنك أنت العزيز الكريم إن هذا ما كنتم به تمترون إن المتقين في مقام أمين إن المتقين في مقام أمين في جنات وعيون يلبسون من سندس واستبرق متقابلين كذلك وزوجناهم بحور عين يدعون فيها بكل فاكهة آمنين لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى ووقاهم عذاب الجحيم فضلا من ربك ذلك هو الفوز العظيم فإنما يسرناه بلسانك لعلهم يتذكرون فارتقب إنهم مرتقبون حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل اللهم انصر إخواننا المجاهدين في غزة اللهم انصر إخواننا المجاهدين في غزة يا ذا الجلال والعزة يا ذا الجلال والعزة اللهم عليك بأعدائهم أعداء الدين اللهم اهزمهم وزلزلهم وأرنا فيهم عجائب قدرتك اللهم احصهم عددا واقتلهم بددا ولا تغادر منهم أحدا يا قوي يا عزيز
اللهم أنج المستضعفين من المؤمنين في فلسطين. اللهم إن إخواننا المسلمين في فلسطين يقتلون ويشردون وتنتهك حرماتهم وتقتل نساؤهم وتقتل أطفالهم. اللهم فأنزل عليهم رحماتك. اللهم فأنزل عليهم رحماتك. اللهم فأنزل عليهم رحماتك.